Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara tunggu yang lain, saya on dulu dekat Facebook. Tunggu sekejap. Diskusi. Okey. Malam ni tajuk santai je. Tak ada yang berat sangat. Yes, Assalamualaikum semua. Selamat datang. Sekejap ya, saya cek Facebook ni dah on ke belum. Hari ni kita bersiaran langsung di Facebook page. Okey dah. Okey, Facebook dah okey. Sementara tu saya share dulu copy link. Saya share dulu dekat grup-grup. Okay, forward. Okay, done. Okay. So kita baru ada berapa orang ni? 10 dekat Facebook baru ada 13 orang. Waalaikumsalam. Okay, lagi seminit kita start. Sementara tunggu rakan-rakan yang lain masuk, saya tengok dulu saya punya slide PowerPoint. Tapi malam ni tak sebenarnya tak ada PowerPoint sangat pun. Dia just lebih kepada platform. Nanti saya akan tunjukkan sedikit lah platform. Diskusi ilmu saham. Rasa macam lama tak buat live kan. Tapi sebenarnya hari Sabtu Ahad lepas saya ada kelas. So live lah juga masa tu. Cuma lama tak buat live dekat Facebook. Handsome malam ni. Bukan setiap malam handsome ke. Kalau perasan kan tengok rambut saya tu kan. Saya over trim. Saya trim sendiri tapi terlebih trim dia jadi macam nipis sangat. Itulah pandai-pandai kan. Nak pergi kedai takut. Trim sendiri jadi nipis sangat. Dengar je Tuan Syarul. Memang saya open malam ni. Memang saya ada beberapa sesi sebenarnya untuk live. Saya ada open untuk public, so semua boleh tengok lah. Contoh macam malam ni kan, yang apa ni, siri diskusi ilmu saham kan. And then kita ada sesi discuss counter-counter kan. Ada beberapa siri lah yang saya dah buat, dan itu saya open. And then ada yang saya tak open, contoh macam diskusi counter khas untuk ahli-ahli group, itu saya tak open. And then diskusi syllabus, kalau revision, kelas revision syllabus memang khas untuk ahli group sahaja. Itu saya buat kadang seminggu sekali lah, tapi dalam beberapa minggu ni memang tak sempat nak buat sebab saya ada kelas. Saya buat kelas yang Elliott Wave tu. Okay. So kita start properly lah. Dah lewat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'. Pertama sekali saya ucapkan tahniah. Terima kasih kepada semua kerana sudi meluangkan masa pada malam ni. Setelah sekian lama kan, beberapa hari dah kita tak live. So malam ini kita kembali kepada siri
diskusi ilmu saham topik yang ke-21. So kalau sekiranya tuan-puan yang belum pernah follow ataupun dengar kita punya discussion yang sebelum-sebelum ni, sebenarnya kita dah pun berada pada topik yang ke-21. Sebenarnya saya dah tak sabar-sabar sebenarnya nak menghabiskan ni. Kita ada 30 topik. So topik yang ke-21 ni pun dah rasa macam banyaknya yang kita punya discuss yang sebelum-sebelum ni kan. So nak menghabiskan 30 topik ni pun ada lagi, kalau seminggu satu topik, ada lagi 9 minggu lah. Okay, 9 minggu then kita akan tamat kita punya sesi diskusi ilmu saham. So yang rakan-rakan yang ahli-ahli guru ataupun rakan-rakan dekat Facebook yang belum tengok siri-siri yang sebelum-sebelum ini, boleh terus ke saya punya YouTube channel ataupun tengok dalam Facebook page ni pun ada juga. Saya ada share juga dalam Facebook page. Cumanya selepas tamat siri yang ke-30, saya akan delete semua yang ada dekat Facebook page lah. Okay, saya akan delete semua and then saya akan share hanya dalam grup celik saham tu. Nanti saya akan upload balik dalam grup celik saham tu nanti daripada first lah ya. First, second sampailah episod yang ke-30. And then saya akan susun balik dekat Facebook supaya dia ada dalam satu playlist supaya nanti tuan-puan boleh tengok lah. Boleh tengok. Cuma saya tak decide lagi nak hidden ke tak. Kita tengok dulu macam mana. Most probably saya open je tapi tak tahulah kan. Tiba-tiba kalau saya berubah fikiran saya hidden. So hanya orang-orang tertentu saja boleh tengok. Okay. Saya dah rakam dah. Dah ada recording. So sebelum kita kepada sesi discussion pada malam ni, saya tunjuk dulu apa yang kita dah discuss sebelum ini. Kita punya discussion sebelum-sebelum ini, kita dah ada topik yang pertama kan. Saham dunia, saham akhirat. And then kita pergi topik kedua, ketiga kan. Bagaimana untuk mula membeli saham, 3 mastery risiko dalam perobohan saham, jenis dan perbandingan modal pelaburan, kajian asas fundamental, kisah Warren Buffett beli saham kan. Sabar itu duit. Ni kata-kata yang apa ni? Yang kena pegang betul-betul lah dalam pasaran saham ni. Kalau kita tak ada kesabaran, kita akan terlepas peluang. Okay. Suara agak kelam sikit. Rakan-rakan yang lain suara okey tak? Boleh dengar tak? Jelas ke tak jelas? Boleh komen sikit. Okey, jelas. Mungkin Tuan Syarifuddin punya line tak clear kot. Ataupun pakai earphone lah. Kalau pakai earphone jelas sikit kan kalau guna phone. Okay. And then apa lagi yang kita dah belajar? Asas kajian teknikal analisis, support dan resistance pun kita dah discuss in detail kan. Trend is your friend until it's banned. Semua ni benda-benda yang kita discuss ni sebenarnya kalau sekiranya tuan-puan baru dalam pasaran saham, benda ni tidak jarang sebenarnya diajar secara open. Dia kebanyakannya kena masuk kelas dulu baru boleh belajar kan. At least dalam beratus lah. Dalam paling murah pun dalam 200-300 kan untuk belajar. Tapi saya share ni sebab at least tuan-puan sebelum trade tu tuan-puan dah tahu sedikit asas dia. Okay. Kalau terlepas kelas kita punya sesi discussion yang sebelum-sebelum ini boleh tengok balik. Okay, boleh tengok balik. Sebelum saya tamat 30 siri ni saya ingat saya nak delete semua sekali nanti khas untuk ahli group ataupun ahli-ahli yang duduk dalam group celik saham je. Okay, and then trend is a friend, cara mudah memahami trend, istilah technical investor, unconventional technical analysis, apa pilihan anda, technical analysis, fundamental analysis ataupun TTA, tak tahu nak pilih apa kan. And then topik yang ke-19, tools ataupun peralatan penting yang kita kena ada untuk trade dengan berkesan. Okay, sebelum kita pergi lebih lanjut topik pada malam ni, sekarang seperti mana yang tuan-puan tahu, saya pun ada post juga dekat saya punya page. Sekejap saya tunjuk. Saya ada post dekat saya punya page dekat Facebook. Ni. Lambat pula dia muncul ni kan. Sekarang kalau tuan-puan perasan, TradingView ada buat promosi Black Friday. Okay, TradingView ada buat promosi Black Friday yang mana sekiranya tuan-puan guna, kalau sekarang masih gunakan basic TradingView punya charting software,
sebaik-baiknya tuan-puan ambillah peluang ini untuk upgrade, pergi sama ada Pro pun dah okey dah. Okey, paling basic. Pro pun dah okey. Ataupun Pro Plus, ataupun kalau nak lebih advance ambil Premium lah. Tapi Pro bagi saya untuk pengenalan ataupun baru-baru nak belajar, Pro dah okey. And then jangan lupa ambil data sekali lah, data MYX. Kenapa? Sebab kalau sekiranya tuan-puan masih gunakan yang basic, memang dia obviously dia akan delay 15 minit. Okay? And then tuan-puan tak ada peluang untuk subscribe data MYX yang menyebabkan chat bergerak mengikut waktu sebenar. Okay? Kalau basic dia delay 15 minit, and then terhad hanya boleh masukkan 3 indikator sahaja. Kalau untuk ahli-ahli group, memang saya suggest supaya upgrade lah, sebab kita nak trade dengan serius. Trading ni dia bukan main-main, bukan acah-acah nak kaya kan. Dia kena seriously belajar dan seriously bagi komitmen. Barulah tuan-puan dapat generate profit sebenarnya. Kalau tuan-puan berniat nak buat untung tapi nak upgrade trading view pun kedekut, okay, nak keluarkan belanja sikit kedekut, obviously akan loss lah. Sebab kalau gunakan trading view basic, delay 15 minit, macam mana kita nak baca pasaran dalam waktu sebenar kan? Orang lain dah berlari ke hadapan 15, contoh 15 kilometer dah orang lain berlari ke hadapan, kita baru nak start. Memang akan ketinggalan lah. Okay, akan ketinggalan. Ambil peluang ini sekarang, upgrade tuan-puan punya trading view. Sekarang ni masih lagi dalam offer sehingga hari Jumaat ni lah kalau saya tak silap. Okay, sehingga hari Jumaat ni. Kalau tak tahu nak klik kat mana, pergi je saya punya page ni, Facebook ni kan. Easy Pro Celik Saham Syariah ni saya punya page. Klik je link itu. Okay, klik je kalau tak tahu nak pergi kat mana lah. Kalau belum ada. Kalau dah ada, upgrade je tuan-puan punya tu. Diskaun dia memang kau-kau lah, 60%. Memang payahlah nak jumpa. Kalau nak jumpa tahun depan lah untuk review bagi diskaun lagi. Dan saya pun dah renew saya punya premium punya subscription. Macam SI kan. SI kalau yang pro punya pun dah 1000 lebih juga. Sama lebih kurang dengan review premium baru 1200 lebih kurang. So dia punya features tu banyak sangat. Okay? Dari segi paparan chart boleh buka sampai 8. Dari segi indicators boleh masukkan sampai 25 indicators. Boleh share lagi 5 device. Okay, 5 device maksudnya kalau kita ada 5 komputer, kita boleh buka 5 komputer serentak. Okay, kalau SI. Kalau yang web tu, bukan. Kalau yang desktop, kita install dekat desktop. Satu desktop satu tu je lah kan. Kalau 3D view dia web browser. So buka je browser, mana-mana device yang kita nak buka, asalkan kita buka browser, masukkan ID kita, dan kita dah boleh pakai dah. Okay, dia amat-amat mudah lah sebenarnya. Okay. Yang saya paling suka sebab trading view ni dia ada Pine script. So kita boleh buat kita punya script sendiri, indicators kita sendiri seperti mana yang saya dah selalu pakai dah. Okay. Saya dah selalu pakai indikator ni kan. Ni semua kita buat sendiri je. Okay. Memang tak jumpalah dekat mana-mana. Dekat grup ini sahaja yang grup saya sahajalah yang ada. Okay. Banyak pula kan introduction dia. Okay. And then kita dah belajar tentang chart mastery. Okay. Yang tools tadi tu, trading view tu salah satulah tools yang kita dah discuss untuk tuan-puan buat kajian chart. Kalau sekiranya nak jadi seorang traders yang berjaya, mesti kena mahir untuk kajian chart. Then jangan terlampau mengharapkan orang lain punya kajian chart ataupun idea. Kita sendiri kita kena decide mana kita nak entry, mana kita nak exit. Kalau kita masih lagi terkial-kial nak entry mana, exit mana, memang susah sikit lah. And then chart mastery pun saya tekankan balik apakah penggunaan indicators yang sesuai untuk kita pakai lah. Okay. And then malam ini tajuk dia adalah membaca sentimen pasaran terkini melalui platform. Okay. Dia punya tujuan dia adalah untuk tuan-puan dapat analisa beberapa chart dekat platform lah. Okay. So disebabkan malam ini adalah platform, jadi kita tak tengok sangat trading view. So saya akan buka M Plus punya platform. So untuk M Plus punya platform, sekejap saya buka dulu M Plus punya platform, nanti kita tengok sama-sama apakah yang dimaksudkan dengan sentimen pasaran. Okay. Okay. Sekejap ini yang PowerPoint tu yang kelas yang last punya sebelum saya buat yang kelas edit wave tu.
Okey. So saya share balik skrin. Okey, nampak tak saya punya skrin ni? Rakan-rakan ahli group boleh komen the respon. Jelas? Okey. Skrin. Okey dok. Okey, okey. Okey, jelas. Okey. Okey, so sekarang kita tengok apakah yang saya maksudkan dengan sentimen pasaran. Okey, tajuk kita pada malam ini, saya tulis dululah sikit tajuk dia punya tajuk dia. Tajuk dia adalah mana dah saya punya tu. Ni sebab malas nak type kan, copy paste je kan. Tajuk pada malam ini adalah topik ke-21, membaca sentimen pasaran terkini melalui platform. Apakah yang dimaksudkan dengan sentimen? So kalau sekiranya tuan-puan tengok secara mudahnya, sebenarnya dia ada dua je sentimen dekat pasaran ni kan. Dia ada bullish dengan bearish je sebenarnya. Ataupun tapi tak adalah sentimen sideways kan. Dia ada sentimen bullish dengan sentimen bearish. So saya tak expect, bukan saya tak expect, saya dah expect tuan-puan dah tahu sebenarnya apakah maksud bullish dan apakah maksud bearish. Tapi in case sekiranya tuan-puan belum tahu lagi apa maksud istilah bullish dan belum tahu lagi apa maksud istilah bearish, saya kena ambil contoh bergambar lah. Okay? Contoh bergambar bear and bull. Bull and bear. Ni. Contoh bergambar. So kalau ada contoh bergambar ni senang sikit lah kita nak explain. Okay, dia macam ni. Saya ambil ni contoh lah. Copy. Saya copy yang ni. Okay, then kita copy lagi buat dua. Macam tu. Yang ni saya selalu buat lah. And then kita pun group lah dia. Okay, group. Buang beruang. Lepas tu group yang ni buang dia punya seladang. Okay. So, kenapa bullish dan kenapa bearish kan? Ini just kalau sekiranya tuan-puan dah tahu, ini hanyalah revision je lah. Ini adalah revision, at least tuan-puan tahulah apa maksud dia kan. Bullish merujuk kepada seladang ataupun kerbau ke apa ke kan. So, kenapa dipanggil bullish? Bullish ni merujuk kepada market up lah kan, market menaik. Sekejap saya nak insert ada tak anak panah kat dalam ni. Okey. Dia merujuk kepada market menaik. Okey, kita bagi dia warna hijau, nampak cantik sikit. Dan kita besarkan dia yang sebesar mungkin, sebesar alam. Okey, macam tu. And then copy yang ni kita pusingkan dia ke bawah. Macam tu. Sebenarnya band ni dia kena duduk macam ni, baru dia okey sikit. Macam tu. Then kita bagi dia warna merah. Nampak kan? So, kenapa bear, kenapa bull, kenapa bullish, kenapa bearish? Okay. Istilah dia sebenarnya, bullish ni adalah merujuk kepada apabila kerbau tu ataupun seladang tu dia nak tanduk kan, dia tanduk ke atas. And then apabila beruang tu dia nak terkam, dia akan terkam ke bawah. Macam tu. So, itu je sebenarnya. Kalau dia nak terkam, kalau sekiranya bull tu dia nak serang mangsa ke apa kan, dia akan tanduk ke atas. That's why dia merujuk kepada harga naik. And then kalau bearish dia akan merujuk kepada beruang ni, kalau dia nak terkam mangsa dia akan terkam ke bawah. That's why dia merujuk kepada bearish kan. Kalau seladang ni bullish, kalau beruang ni bearish. Tapi ada satu lagi istilah baru sebenarnya. Okay, ada satu lagi istilah baru yang dipanggil sebagai kangaroo. Saya pun tak faham dari mana istilah kangaroo ni kan. Tapi dia copy lah istilah dia. Saya tulis jugalah kat sini.
kangaroo. Kenapa dipanggil kangaroo? Sebab dia merujuk kepada pasaran naik turun melompat-lompat. Okey, kita ambil lah gambar kangaroo satu. Tak ada ke kangaroo yang hitam putih punya, black and white? Mana inilah, ni okey sikit. Saya pun sebenarnya baru je tahu istilah kangaroo ni kan, sebab sebelum ni tak ada. So kangaroo ni dia dia merujuk kepada istilah pasaran yang tak menentu, yang naik turun. Tapi kalau sekiranya tuan-puan tengok, kangaroo ni biasanya berlaku dekat mana? Kangaroo ni biasanya berlaku apabila pasaran sideways lah, dia macam undecided dia nak pergi mana. Sekejap dia naik, sekejap dia turun, sekejap dia naik, sekejap dia turun. Saya nak cari yang background dia warna putih, so nampak cantik sikit. Ini macam tak cantik sangat. Sekejap mana ni? Ini pun okey kot. Okey, ini okey sikit lah. So kangaroo ni maksudnya dia sekejap dia lompat, sekejap dia lompat naik, sekejap dia lompat turun. Dia berlaku sebelum yang kes yang COVID makin banyak hari tu. Masa tu dia berlaku pasaran jadi kangaroo. Dia naik mencanak-canak, lepas tu dia turun pula melompat-lompat mencanak turun ke bawah. Okey. So macam mana kita nak expect apabila seawal pasaran buka jam 9 pagi, macam mana tuan-puan nak expect? Adakah hari itu adalah hari bullish ataupun bersifat kerbau ataupun hari itu adalah hari yang bearish, bersifat beruang, ataupun hari itu choppy ataupun berlompat-lompat kan, naik turun. So kalau kita as a traders yang trade bursa Malaysia kan, kita akan merujuk kepada perkara yang menjadi rujukan semualah kan, menjadi rujukan ramai adalah indeks. Okay. So disebabkan saya di MyZ M+, so saya kena tunjuk M+ punya platform je lah. Okay. Kalau tuan-puan perasan dekat M+ punya platform, kita ada dekat bahagian atas ni, okay, bawah daripada nama, okay, sebelah rumah ni, okay, sebelah rumah, sebelah kanan pertama, sebelah kanan yang kedua dekat bahagian menu ada indices. Okey, ada indices dekat situ. So kalau sekiranya tuan-puan dah buka akaun M+, okey, kalau tak tahu pakai platform M+, senang je. Tengok dekat situ bahagian atas tu, sebelah kiri, sebelah rumah tu, sebelah kanan rumah tu yang ada tulis indices. Okey, tekan je listing, dia akan keluar satu list. List ini adalah yang first atas sekali adalah kita punya index FBM-KLCI ataupun FTSE FBM-KLCI, nama penuh dia lah. So dia ada current price, dia ada change. Dia ada change dari segi percentage. Okay, previous close dia berapa, open bila, high berapa, low berapa, volume berapa, banyak mana traded hari ini untuk index. Okay. And then value dia berapa billion ataupun berapa nilai trading yang berlaku. Okay. And then transaction berapa banyak. Yang ni maksud dia adalah 84,441 transaction berlaku lah, okay, untuk mata indeks. And then by percentage berapa. Kalau by percentage ni sebenarnya dia merujuk kepada berapa ramai buyer yang ada di dalam pasaran. Itu yang kita kena faham. And then market cap lah. Okay, market cap keseluruhan total share lah yang ada dalam tu. PE apa semua ni, yang lain-lain ni saya tak komen lah. Up berapa, down berapa, apa lagi. Yang ni tak payah ni apa ni. Total weekly change, previous low. Yang ni tak payah lah. Kita tengok yang depan sahaja. Okay, kita tengok yang depan sahaja. Yang sekiranya tuan-puan tak nak pakai ni, yang PE apa semua ni, kalau tak nak pakai boleh delete je. Okay, kalau tak nak pakai boleh delete. Tak boleh. Yang boleh delete yang dalam ni. Yang dalam ni kita boleh delete. Yang index ni tak boleh pula. Tapi boleh tukar-tukar. Boleh tukar-tukar depan belakang. Okay. So
kita tengok indeks. Okay, kalau sekiranya tuan-puan nak tahu hari itu ataupun hari inilah kan, adakah indeks bullish ataupun indeks bearish, ada beberapa information yang kita kena tengok. Okay, yang pertama sekali kita tengok generally. Kita buka GI ni, kita tengok color dia. Merah ke hijau? Generally hijau dia akan bullish lah. Kalau generally merah dia adalah bearish. Itu yang kalau kita nak gunakan visually, apa ni dia punya tu naik turun. Kalau dia bercampur-campur hijau merah, mungkin dia boleh jadi kangaroo ataupun mungkin dia boleh jadi bullish. Okey. Atau mungkin juga boleh jadi bearish. Tengok yang mana lebih banyak. Yang dari itu secara mudahnya dari segi kita tengok visually color dia. Okey. Okay, so macam mana kita nak tengok secara detail satu persatu selain daripada kita baca dia punya perubahan ni, change dia berapa percentage, berapa dia punya transaction dengan buy rate, kita boleh tengok dengan lebih detail kalau kita tukar pergi yang tengah ni. Okay, tukar pergi chart. Okay, tukar pergi chart. Tapi sebelum saya tukar pergi chart, kita tengok yang ni dahulu. Okay. So, sekiranya tuan-puan tengok, kita pergi satu persatu. Okay, we go one by one. First, FBMK LCI. Saya letak ni transaction dengan buy rate ni depan sekali. Okay, kita letak depan sekali. So, FBMK LCI punya transaction itu memang 84,441 lah kan. Tapi apa yang lebih penting adalah daripada 84,441 urus niaga yang didagangkan, yang dijalankan, hanya 38% sahaja buying. Okey, 38% sahaja buying. So that's mean, saya letak kat sini lah Saya letak kat sini ni, kita tinggikan sikit ataupun saya kena kecilkan sikit lah nak bagi ruang dia kan. Kita kecilkan sikit semua supaya tulisan tu kita boleh tambah ruang-ruang lain. Okey, saya tarik kat situ. Yang ni kita naikkan sikit. Kangaroo ni kita naikkan sikit. Seladang ni kita naikkan sikit. Saya letak kat situ lah. Ni kangaroo ni besar sangat, ni kecilkan sikit. Ruang ni pun besar sangat ni. Obes ni beruang ni. Lama dia kecil sangat pula. Besarkan sikit. Betul. So apa yang kita kena tengok pertama sekali adalah dari segi transaction tu kita tak risaulah kan berapa banyak transaction dia. Yang paling penting nak tengok sentiment sama ada dia bullish ataupun dia bearish, kita nak tengok buy rate dia. B percentage. Okay. B percentage mana dah percentage. Okay. Ini adalah bermaksud buy rate. Berapa banyak ataupun saya tulis kat situ berapa banyak buyer. Okey, dari segi percentage lah. In percentage. In percentage. Berapa banyak buyer? Kalau kita nampak dekat situ, dia punya buy percentage dia low. Low tu kadang kita boleh cakap below 50 dah consider low lah kan. Below 50 lah maksudnya 49 macam tu kan. So, apa ni Muhammad Rahimi baru nak kena candle, tak apa. Belajar dia step by step lah kan. So tak semestinya nak kena belajar semua dalam hari yang sama, memang meninggal lah. So, kena belajar step by step. Pasaran saham ni luas dan pasaran saham ni dah bergerak selama beratus-ratus tahun. Bayangkan ilmu yang dah beratus-ratus tahun, kita takkan nak hadam dalam masa sehari kan. Dia ambil masa bertahun-tahun jugalah untuk kita belajar. Macam saya sendiri pun dah 4-5 tahun ni, banyak lagi benda baru yang kita masih lagi kena belajar. Okay, banyak lagi benda baru yang kita kena belajar, baca, gadi, discussion dan sebagainya. Okay. Okay, kalau buy rate bawah daripada 50, kita boleh consider buyer tak ramai lah. Okay, buyer tak ramai ataupun seller dominant. Kalau seller dominant, apa yang kita expect adalah dia akan jadi bearish. Okay, dia akan jadi bearish. Okay, and then kita tengok yang lain-lain. Macam consumer product, tengok dia punya buy rate dia berapa. Hanya 16 sahaja. Okay. Industrial product 16. Construction 16. Teknologi 21. Financial services 22. Saya tak sure kita boleh tambah ke tak dalam ni. Rasanya macam tak boleh. Kalau boleh tambah ni best juga ni. Saya nak tengok morning dengan afternoon. Change.
Tak boleh adjust. Okay. Hanya boleh tukar kiri kanan je. Okay. Tak apalah. Kalau ada morning buy rate dengan afternoon buy rate, siapa cikgu saya banyak. Saya punya cikgu adalah 4, 5, 6 orang lah. Okay. Banyak saya. Jadi saya continuously learning lah. So tak ada yang macam mana nak cakap, tak ada yang dominant. Kita belajar semua orang dan kita belajar kat mana-mana sahaja. Okay. Buku pun banyak. YouTube pun saya belajar juga. Okay. Banyak macam-macam. So never stop learning lah. Selagi mana kita belajar, selagi itulah kita akan dapat ilmu baru. Okay. And then industri produk, tengok teknologi hanya 21% sahaja buyer. Okay. 21% sahaja buyer. Tapi pagi bukan tak nampak lagi indeks. Macam mana nak predict? Kita tengok seawal pagi itulah, jam 9 pagi tu dia dah ada data dah kat situ. Okay. Kita tengok seawal jam 9 pagi tu. Kita tengok apa yang berlaku. And then kita monitor dia jadi apa kan. Kita monitor dia jadi apa. Prediction ni bukanlah kita apa nak jadi besok hari ni kita dah tahu tak. Okay. Kita tengok apa yang berlaku sekarang. Okay. Apa yang berlaku sekarang. Sebab tu saya cakap terkini. Okay. Yang terkini berlaku dekat pasaran. Kalau semua orang tahu masa depan, memang kaya raya lah. Tak payah pergi belajar lah. Okay. Construction 21%, financial 28%, property 24%, plantation lah tinggi sikit 35%, rate 19%, energy 13%, healthcare 17%, telecommunication 9%, transportation 8% lagi rendah, utility tinggi sikit. Okay, macam mana kita nak tahu trend sentimen pasaran? Kita tengok perubahan pada buy rate. Sekiranya buy rate makin rendah pada hari tersebut, dia not a good sign lah untuk bullish. Okay, dia akan jadi bearish lah kalau buy rate makin rendah. Contohnya dari pagi tu kan, buy rate naik. Lepas tu dia makin turun. Makin turun. That's mean seller dominant lah. Buyer dah berkurang ataupun seller dah dominant. Okay. Tapi kalau buy rate makin naik, okay, dia tak akan cecah lah 100%. Memang tak logik lah kalau cecah 100%. Paling tinggi pun biasanya dalam 60 macam tu je kan. 60, 70. Tu dah kira okey lah tu. Dah kira bullish dah sebenarnya. Okay. Itu standard. Lebih kurang macam tu. Okay. Kalau hari tu adalah yang hari betul-betul bullish lah. Macam tu. Kalau nak dapat 90, 80 tu jarang lah. Jarang. Kenapa tak clear tulisan dalam gambar? Tuan punya internet kot. Okay. Ataupun guna skrin kecil sangat. Okay. Rakan-rakan yang lain okey tak? Tulisan boleh nampak? Okey, orang lain semua nampak. Internet lah tu. Internet ataupun phone lah. Okey. So, kalau buy rate makin naik, that's mean good sign lah. Maksudnya kerbau ni makin kuat lah kan. Dia cukup makanan, cukup rumput dia kan. Nak menanduk je kan. Kalau beruang ni kelaparan, dia makan. Makin lama makin ramai seller, dia makin drop. Okay. That's why kita kena sentiasa rujuk. Indices ni untuk kita tahu generally apa yang berlaku dekat pasaran. Jangan hanya sekadar tengok saham yang kita nak beli semata-mata. Kan biasanya kita akan tengok benda ni je kan. Tengok macam contoh macam hari-hari tengok Vivocon, hari-hari tengok PPHB. PPHB cantik tadi. Dari semalam sebenarnya dia dah naik dah. Okey, tengok JCY je, tengok hibiscus je tak. Jangan tengok itu sahaja. Intai-intai lah, jeling-jeling lah indices. Sebab kadang-kadang apabila indeks mula drop, banyak counter-counter akan follow sekali. Tapi dia akan ada lah exceptional, beberapa counter-counter yang tak ikut general sentiment. Dia ada yang lawan arus tu biasalah. Okay, biasalah yang lawan arus tu memang ada. Cumanya mostly apabila indeks mula drop, then kita akan nampak sectorial index pun mula follow index, and then kita akan nampak generally dia akan jadi bearish. Okay, kalau semua drop macam hari ni kan, generally bearish bila indeks dah mula drop. Okay, kita nampak hari ni volume dagangan 8.36 bilion, value nilai urus niaga keseluruhan 4.284 bilion, which is quite good lah. Quite good.
Standard kalau dulu-dulu dalam 2 bilion je, lebih kurang. Okay. Paling tinggi indeks cecah 20 bilion untuk volume. Okay, 20 bilion. 250 kaunter naik, yang atas ni, saya tunjuk ni, 250 kaunter naik, 1093 kaunter turun. Okay, 1093 kaunter turun, 321 tak berubah. 321 tak berubah. Okay, yang 26% ni saya tak sure apa. Mungkin jumlah kenaikan lah kot kan. Tak tahulah. Hari ni saya tak tahu. Mungkin jumlah yang didagangkan yang aktif lah kot hari ni. Ataupun yang naik. Apa ni? Tuan Nazli tanya. Saya dah ada akaun CDS, saya apply dengan Bursa Anywhere. Macam mana nak buka akaun dengan M+ di bawah doktor? PM saya lah. PM saya dekat Facebook ke, dekat Telegram ke. Nanti saya bagi link untuk daftar M+. Okay? Hari ni hari berdarah. Ya, hari ni hari berdarah. Dia memang macam tu, indeks memang sentiasa naik turun, tapi kita kena tahu adakah dia turun tu dia buat correction ataupun temporary retracement. Okay, nanti saya tunjuk. Kalau nak masuk dalam grup VIP macam mana? Saya tak ada grup VIP, saya cuma ada grup online coaching sahaja. Saya punya grup online coaching, kalau nak tengok infonya, tengok dekat saya punya laman web www.bursatraders.com. Saya tunjuk kat sini lah, www.bursatraders.com. Dia tak ada grup VIP pun. Dia ada grup online coaching. So kalau nak belajar betul-betul bolehlah. Ada info kat dalam ni untuk cara macam mana nak jadi ahli grup. Okay. Dia ada pro traders kat sini. Yang lain-lain semua saya dah tutup dah. Okay. Saya dah tak larat lah nak layan banyak-banyak. So saya combine semua sekali masuk dalam pro traders. So saya ajar dari awal, dari basic, betul-betul basic sampailah pro lah, sampai tuan-puan dah pro. And then bayaran sekali seumur hidup je. So belajarlah sampai pandai. Selagi tak pandai belajarlah dalam group. Okay. Memang kita tak ada time limit lah. Okay. Berdasarkan tuan-puan punya kemampuan lah. Kalau slow learners, belajar sikit-sikit. Kalau fast learners, ambil masa cepat pun tak ada masalah. Okay. Okay, ini yang pertama. So first kita tengok dia punya buy rate dia. And then kita tengok generally. Okay, kita tengok generally dia warna apa. Jadi kita tengok buy rate to each and every sector lah yang ada kat dalam ni. And then yang atas ni memang kita sentiasa nampak lah kan dekat atas ni kan. Kalau dah banyak counter drop macam ni, memang obviously dia bearish lah pada hari tersebut. Okay, next step. Macam mana cara kita nak tahu? Yang selalu saya share dalam SKS channel. Okay, yang ni. SKS channel ni, sharing counter saham ni, ini open. Okay, ini open. Memang siapa-siapa je boleh join yang ni. Ni dia punya link dia. telegram.me/counter saham berpotensi. Kalau tuan-puan nak join, just search dekat Telegram ni. Type je counter saham berpotensi. Dia akan muncul ni. Sharing counter saham. Okay, boleh terus join dalam ni. So ini memang saya akan update apa-apa kat dalam ni. And then setiap hari insya-Allah selagi mana saya ada kelapangan dan sempat, kita akan share counter. Okay, ada jugalah admin jugalah yang akan share counter dalam ni. Dan saya tak janji counter yang kita share ni memang confirm akan naik. Tapi counter yang kita screen dan share dalam ni memang yang saya dan admin dah tapis. Okay, kita dah tapis. Kita pick manually berdasarkan beberapa kriteria yang memang saya dah ajar dalam group. Okay, menggunakan wave, menggunakan intraday punya teknik dan sebagainya, kita share. Contoh macam sense soft tadi kan, kita dah tengok dah dia punya wave cantik, and then ada kriteria-kriteria tertentu yang menunjukkan dia ada possibility nak naik, dan kita dah share. Kita tengok apa dia buat. Okay, tapi tak semestinya confirm memang akan naik, sebab kita pun mana tahu apa yang akan berlaku masa depan kan. Cuma based on dia punya history previously, perangai counter-counter, apabila dia buat macam ni, dia boleh jadi macam tu. Macam tu. Okay. So that's why kita cakap dalam technical analysis ni ada satu istilah penting daripada 3 basic tenet of technical analysis. Kalau tuan-puan masih ingat, yang pertama sekali adalah price action, discount everything. Okay. Price and candle tu yang berlaku dekat chart tu dah ambil kira semua perkara yang berlaku dekat luar sana, sama ada QR negatif, vaksin keluar, belanja bajet tidak diluluskan ke apa semua, dia akan projected pada price and candle. Itu yang pertama. Yang kedua, history repeat itself. Dia akan ada
ulangan. Okey, sentiasa akan ulang perkara yang telah berlaku sebelum ini. Okey. Contoh yang macam ni lah. Kalau kita nampak kaunter-kaunter sebelum ini dia pernah buat macam ni, and then apabila kaunter ni buat macam ni, high chances dia akan repeat. Okay, high chances dia akan repeat. Adalah dia punya penerangan yang lebih detail. Ni just saya bagi a glimpse lah. So at least tuan puan tahu benda tu ada kan. Dan yang ketiga, price move in trend lah. Itu yang biasalah semua orang tahu kan. Okay, so apabila kita tengok balik benda ni, nak lebih detail lagi, kita tengok page yang kedua. Okay, page yang kedua. Kalau page yang kedua ni dia lebih detail lagi. Kalau gunakan M+, tuan-puan boleh setting sebenarnya. Ini saya dah ajar banyak kali dah ni. Kalau tengok yang dekat M+ platform familiarization punya session, kita dah discuss beberapa kali sebenarnya benda ni. Cuma kalau untuk saya ulang balik untuk tuan-puan yang dah lupa ataupun tuan-puan yang baru sahaja follow kita punya live, saya tunjuk balik lah. Okay. So macam mana kita nak tahu? First kita akan nampak apakah wave ataupun dia punya bentuk ticker chart tu dia nak buat apa. Dia adalah kalau itu yang saya ajar hari itulah dalam kelas 14-15 hari bulan Sabtu Ahad hari tu dan 21 dan 22 hari bulan Sabtu Ahad hari tu. Yang ini kelas ni. Mana tu dia punya poster tu Elliott Wave tu. Mana dah poster tu. Sekejap saya tengok balik. Mana dah posternya. Ni. Tu Biden. Ni. Turn Elliott Wave to Easy Wave. So, ini yang hari tu yang baru-baru ni. So, apa yang saya ajar dalam kelas tu adalah macam mana cara kita nak mengenali natural price behavior. Tak kisahlah dia index ke, tak kisahlah dia counter saham ke, dia forex ke, commodity ke, futures ke dan lain-lain kan. Every instrument, pasaran punya instrument ni, dia ada apa yang kita panggil sebagai natural price behavior. So kalau dia buat permulaan dia macam ni, kita dah boleh expect ataupun kita dah boleh buat projection apa yang dia akan buat. Okay. Kalau macam saya tengok index kan, permulaan dia memang cantik, tapi tak sampai separuh masa sehari ni, separuh masa tu daripada jam 12.30 kan. Seawal pagi tu pun dia dah menunjukkan dia dah patah dah dia punya wave dia. Okay, wave dia dah patah. So once wave dia dah patah, kita dah tahu dah dia nak pergi mana. Okay, kita dah tahu dah dia nak pergi mana. So memang kita dah standby awal-awal yang index akan jadi bearish tadi. Okay. Tapi dalam indeks jadi bearish pun tak semestinya semua counter akan follow bearish. Akan ada je counter-counter yang naik kan. Cumanya kita just get ready lah kalau indeks main index dah mula jadi bearish, kita dah kena standby. Okay. Contoh macam kalau kita naik flight lah. Kalau kita naik flight kan. Apabila kita punya pesawat nak masuk ke area yang ada awan tebal. So pilot akan bagi warning, pasangkan tali pinggang keselamatan anda. Kita akan melalui area yang awan tebal dan akan ada dipanggil apa tu? Turbulence. Okey, akan ada turbulence. Macam tu. So, once kita dah tengok indeks nak masuk dah area merah dan dia dah pun confirm masuk area merah, memang kita akan expect dia akan turbulence lah, dia akan drop lah. Kalau flight tu janganlah kan. Kalau saham AirAsia drop tak ada masalah, tapi jangan flight AirAsia tu yang drop, tu meninggal lah. Okay. So kalau dia dah mula nak buat merah, kita dah expect dia nak buat merah. And then memang most of the time kalau kita dah boleh baca starting wave dia tu, kita boleh predict dia punya body wave dia macam tu. Ahli-ahli grup yang dah hadir kelas dan rakan-rakan yang dah hadir kelas peserta-peserta hari tu, dia faham lah kan. Dalam ni saya tak ceritalah sebab ilmu tu agak complicated, tapi once dah belajar, insya-Allah boleh nampak pasaran dengan lebih jelas. Maksudnya macam sebelum ni kita rabun tapi kita tak pakai spek, tapi tiba-tiba kita dapat spek, kita pergi buat spek baru dan kita akan dapat, rupa-rupanya alam semesta ni cerah rupanya, penuh dengan colourful. Kita boleh nampak signboard dari jauh lagi, kita dah boleh nampak signboard dah. Tapi selama ni kita rabun rupa-rupanya kan, kita tak ada spek mata.
So okay. So macam mana cara kita nak expect sentimen pasaran pada hari tersebut selain daripada kita gunakan yang list tadi, yang buy rate tadi tu, kita tengok dia punya bentuk physical chart, ticker chart ini nama dia ticker chart. Apa wave dia yang dia nak buat. Okay. Kita tengok dari awal. So kalau sekiranya dia dah break dia punya dia punya permulaan price dia dan sebagainya, kita dah tahu dah. Okay. Dia nak drop lagi. Macam properties ni kan kita nampak. Takkan dah sampai sini baru kita nak nampak kan. At least first half ni kita dah expect dah dia nak pergi mana sebenarnya. Okay. Mungkin seawal jam 10 tu kita dah boleh tahu dah. Oh, rupa-rupanya indeks hari ni tak kuat. So just standby je lah. Kalau ada apa-apa yang nak intraday, yang nak cut loss, dia nak take profit ke dan sebagainya, kita dah standby awal. Okay. That's why direction amat penting. So that's why kita kena belajar trend. Sebab trend ataupun direction tu, kita dah boleh predict dia nak pergi mana. Dia nak pergi bearish ke, dia nak pergi bullish ke. Tapi nak kena faham lah dia punya general structure dia macam mana. Okay. So lama-lama kan nanti kan saya cakap-cakap kan, saya dah ajar semua. Kesian pula rakan-rakan yang dah hadir kelas. Okay. Macam PPHB hari ni kan. Dia punya starting tu kita dah tahu dah dia nak pergi mana. Cuma kita tak expect lah dia nak naik tinggi macam tu. Mana ada orang tahu dia nak naik tinggi sampai macam tu. Jerung yang ada kat dalam tu je lah tahu kan. Okay. So hari ni kita je nak berbincang berkenaan dengan indeks sahaja. Okay. So apabila kita dah nampak dia punya wave dia nak pergi mana pada hari tersebut, dan kita boleh expect dia nak pergi mana pada hari tersebut, dan kita confirmkan dengan dia punya general chart dia. Okay, saya buka je indeks punya chart ni. Kita nak tengok adakah hari ini dia drop bermaksud dia dah kiamat ataupun dia just buat temporary retracement sahaja. Okay, tu. Sebab kadang-kadang tuan-puan kalau terlampau mungkin saya boleh cakap terlampau barulah dalam pasaran kan. Asalkan indeks drop je macam dah kiamat dah. Macam alamak meninggal lah. Sebenarnya dia baru je sikit je. Tak ada kesan sangat pun sebenarnya. So kita kena tengok situasi secara general dia nak pergi mana. That's why kalau siapa-siapa yang follow saya punya live untuk discussion kan, counter-counter, saya memang akan mulakan dengan indeks sebab kita nak tengok ke mana sebenarnya general trend indeks kita nak jalan. Okay. Macam drop sikit macam ni pun kita dah kelam kabut dah. Okay. That's why kena tengok generally dia nak buat apa. Okay. So saya tunjuk macam ni. Kita tengok secara besarnya, secara besarnya indeks nak buat apa kan. Dari awal kita punya indeks memang bullish dan dia tak pernah jadi bearish. Okay. Walaupun dia buat bukan maksud saya general trend, dia tak pernah jadi bearish yang major bearish trend. Memanglah dia buat correction dekat sini. Dan kita bagi tahu ni kan yang apa ni market crash ni kan. Actually market crash ni adalah correction lah. And then itu adalah naturally sebenarnya. Naturally harga tidak akan boleh naik lebih tinggi sekiranya dia tak buat correction. Kalau dia tak buat correction, dia tak ada tenaga untuk dia naik lebih tinggi. That's why dia kena drop. Okay, dia kena drop. Kalau dia tak drop, dia tak boleh panjat lebih tinggi. Macam hujan lah. Saya suka bagi contoh hujan. Kalau awan tu semua duduk kat atas je, dia tak drop kat bawah jadi hujan, macam mana dia nak jadi hujan yang baru? Dia kena drop. Okay, dia kena drop melalui hujan. And then air tu kena jadi wap air balik. Dia bertakung dulu kan. And then dia jadi wap air balik untuk naik balik jadi awan ke atas. Bila dia berat, baru dia akan drop balik. Macam itulah cycle pergerakan harga. Sama ada saham, indeks dan sebagainya. Dia tak akan sentiasa duduk ke atas. Dia akan drop sikit sebelum dia naik balik. Tapi untuk dia naik lebih tinggi, dia kena drop dulu. And that's why kita panggil price move in zigzag. Okay, price akan bergerak dalam bentuk zigzag macam sekarang. Ini adalah normal correction yang mana indeks memang kena drop untuk dia naik lebih tinggi. Dan kita nampak kalau sekiranya tuan-puan tengok dia punya wave, okay, dari segi wave ini yang saya dah tunjuk hari itulah, yang saya dah discuss masa kelas hari itu, saya tak padam lagi. So, apa yang berlaku sekarang adalah temporary retracement. Okay, cuba tuan-puan tengok Okay, ini adalah indeks punya candle yang bulan November. Okay, setakat 24 November ni, ini dia punya candle dia kan. Apa yang berlaku hari ini? Okay, apa yang berlaku hari ini adalah indeks terjun. Adakah indeks terjun hari ini
dah kiamat dah indeks. Kita tengok. Baru tu je. Nampak tak? November punya candle masih intact, masih strong. Hijau, nak cakap marubozu tak jugalah. Tapi boleh lah kot kan nak bagi marubozu ni kan. Saya besar ni kan. Supaya tuan pun boleh nampak. Nampak tak betapa strongnya, kan? Betapa strongnya kita punya index ni kan. Okay. Masih strong. And then dia yang November punya index punya candle ni, dia dah makan yang Oktober punya, and then dia dah makan yang September punya. Ini almost lah dia nak telan yang August punya sekali. Yang 3 candle tu dark crow tu kan. 3 gagak hitam ni, dia kat sini merah lah tapi kita panggil gagak hitam lah. Sebenarnya indeks kita cuba untuk telan 3 gagak hitam ni, tapi dia tak berjaya telan yang ketiga. Dia cuma berjaya telan 2 je dahulu. And then dia drop sikit. So drop sikit tu saya tak expect dia akan drop very low lah. Mungkin lepas ni dalam sebelum tamat bulan November ni, high chances mungkin dia akan naik lagi, mana kita tahu kan. Mungkin kalau sekiranya kita punya budget 2021 lulus, high chances indeks akan pajak lebih tinggi. So kalau sekiranya tuan puan dah belajar berkenaan dengan candlestick, okay, candlestick ini apa? Ali Group jawab sikit. Siapa yang tahu ni? Saya buat kotak lah. Saya buat kotak. Apa nama candlestick tu kan? Ni. Apa nama candlestick ni? Tu. Apa nama dia? Nah, rakan-rakan dekat Facebook boleh jawab lah. Bullish? Tak, saya tunggu ni. Saya tunggu rakan-rakan dekat Facebook jawab juga. Biasanya Facebook dia delay 20 second. So apa yang saya cakap sekarang 20 second baru akan muncul. T+. Tuan Nazri cakap betul. Bullish engulfing. Dah banyak kali dah kan kita ulang kan. Okey, ini adalah bullish engulfing. Dia dah engulf. Itu yang saya cakap dah makan tu kan. Makan tu adalah engulf. Dia dah engulf 1, 2 dan almost engulf candle yang ketiga. Okay. So adakah indeks kita dah lemah walaupun dia dah drop hari ni dengan ketara kan. Ini dia drop sampai 19 mata. Dia tak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Kalau kita tengok monthly punya indeks, dia tak lemah pun. Okey. Kalau kita tengok weekly pula. Okey, kita tengok weekly apa jadi. Adakah dia dah lemah? tak nampak lagi lah dia lemah kan. Tak nampak lagi sebenarnya. Nampak dia masih strong lagi. Cumanya indeks cuba untuk break. Okay, saya tunjuk secara teknikal lah. Indeks cuba untuk break level 1618. Tapi belum cukup lagi kekuatan dia untuk breaks. So that's why dia rehat dah dulu sekejap kan. Dia rehat dulu, mungkin indeks ni akan drop beberapa hari. Okay, mungkin lah dia akan drop beberapa hari sebelum dia naik lagi lebih strong. Okay, sebelum dia naik dengan lebih strong. Sebab dia perlukan kekuatan. Bila contoh macam kita dah pajak gunung kan. Kita dah pajak, takkan kita tak berhenti kan. Kena berhenti dulu, ambil nafas dulu, minum ke rehat dulu kan. Duduk ke dulu sekejap kan, rehat dulu. Rehat tu baru sambung naik balik. Samalah indeks pun sebelum dia mendaki. Dia kena drop dulu sekejap, rehat dulu apa semua, minum air ke sebagainya sebelum disambung kenaikan. Okay, sebelum disambung kenaikan. So based on kita punya chart pun kita boleh nampak dah sebenarnya indeks kita quite strong. Okay, indeks kita quite strong. Cumanya dia kena rehat dulu sekejap lah. Okay. And then dengan politik yang tak habis-habis ni kan. Politik tu pun satu hal juga. Okay. Ini apa si tanda ni ini yang dia punya previously downtrend channel dia dah break dah pun ni. Nampak tak? Dari sini dah break. Okay, dah break ni downtrend channel index ni. Dah break dekat sini, that's why dia sekarang berada di uptrend channel dah. Okay, di dalam uptrend channel dan dia ada high chances untuk meneruskan kenaikan. So kalau saya buat uptrend channel dia lebih kurang macam itulah. Ini dia punya uptrend channel. So high chances dia akan buat kenaikan lah untuk menyempurnakan wave 1. So kalau tuan-puan tengok berdasarkan indikator yang saya dah buat ni, dia tak ada exit signal lagi tau. Belum ada exit signal lagi, so high chance dia akan naik lah.
wave 3 dalam satu. Wave 3 1, 2. Betul lah, wave 3 dalam satu. So dia akan sambung untuk buat kenaikan. So kalau wave 3 dia quite strong lah. Okay, dia akan naik beberapa candle lagi lah. Cuma kena sabar. Ini jangan panik sangat. Okay, jangan panik sangat. Indeks baru gertak sikit je kita dah macam kelang kabut dah. Okay. Kita kena faham generally lah. That's why saya tekankan. Kena faham general structure dia macam mana. Okay. Kalau kita tak faham general structure, kita tengok pada satu point of view yang very small point of view, memang kita akan nampak kecil je lah. Okay, kita kena tengok generally keseluruhan. That's why kena sentiasa buat kajian gunakan time frame yang besar. Kalau saya tengok daily, memang dia dah ada exit signal, dia dah nak drop dah pun sebenarnya kan. So, saya expect dia akan drop beberapa hari, bukan hari ini sahaja. Okay, most probably dia akan drop mungkin sehingga sini je. Saya tarik dia punya Fibonacci. Ni rakan-rakan yang dah belajar hari tu kena ingat ni. Okay, kena ingat. High chances dia akan drop area sini lah. Okay, kena high chances dia akan drop area sini. So mungkin indeks akan cecah balik level 1514 macam tu. Okay, dia akan drop sampai sini sebelum dia naik lebih tinggi. Okay, sebelum dia naik lebih tinggi macam tu. Memang saya sengaja je bagi chat ni nampak serabut supaya tuan-puan nampak confused sikit. Sebab saya bukan nak ajar chat sangat pun malam ni. Okay. So macam itulah lebih kurang ceritanya. So kalau nak betul-betul tengok apakah sentimen pasaran sekarang, kita tak boleh hanya berdasarkan satu dua benda sahaja. Kita kena buat kajian secara menyeluruh, gunakan platform yang ada, yang ni gunakan platform ni yang ada, belajar macam mana cara nak baca wave, and then belajar macam mana cara nak baca detail information yang ada kat dalam tu. Paling simple, tengok dia punya buy rate dia. Mana dah buy rate dia ni? Hilang balik dah. Dia kembali ke sini balik. So that means saya tak boleh nak ubah lah yang ni. Okay. So kalau buy rate hanya 38 sahaja, that means seller dominant. Okay, seller dominant. Kalau tuan-puan masih belum faham istilah-istilah dalam pasaran saham ni, rajin-rajinlah buka Investopedia. Okay. Rajin-rajinlah buka Investopedia. Investopedia ni, dia punya web ni memang khas untuk investment. So istilah-istilah yang pelik-pelik yang dalam investment kita boleh tengok kat dalam ni. Okay, cuba contoh kita type apa kat sini ke nak contoh. Market capital. Contoh contoh type market capital. Ni market capital Investopedia. Tu Investopedia. Money market versus capital market. Ni benda lain pula ni yang keluar. Taklah. Market capital mini. Biasanya dia akan ada dalam Investopedia. Ni betul. Market capital definition Investopedia. So tuan-puan boleh gunakan. Okay. Result bajet hari Khamis. Harap-harap lulus lah. Banyak sangat dah politik kan. Jadi kalau dah pening sangat dengan politik, kita doakan ramai-ramai supaya ahli politik ni kan jadi batu ke apa kan, bagi aman sikit Malaysia ni. Market capitalization refer to the total dollar market. Ni saya tak perlulah nak terangkan benda ni. Okay. So index kalau saya tengok secara generally high chances dia akan meneruskan kenaikan yang lebih tinggi. Okay. Cumanya kena sabarlah. That's why kita cakap sabar itu duit. Okay, sabar itu duit. And then apa yang berlaku adalah kebanyakannya kita salah masuk. Okay, macam contoh macam Vivocom lah. Saya ambil contoh Vivocom lah. Sebagai contoh je ni. Okay. Okay, kita salah masuk. Sepatutnya kita dah tak masuk tapi kita pergi masuk juga. Okay. So apa jadi? Dia drop lah dulu. Okay. Kalau tengok indikator ni, sini dah mula ada merah dah ni. Dah signal reversal down dah sebenarnya. So sepatutnya dah keluar dah pun sebenarnya. Sini pun dah ada ni dah. Kalau tengok weekly, weekly pun dah ada exit signal dah. Sebab dia dah naik tinggi kan. Kalau rakan-rakan ahli group yang dah belajar tentang wave, memang kita tahu dah ini wave 3. So apabila wave 3, dia akan buat wave 4. Okay, dia akan buat wave 4. Then baru dia akan jadi wave 5. So 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Okay, dah tamat dah. So dia akan drop lagi. And then dia akan jadi sideway area sini, baru dia akan naik balik. So kalau kita tak faham general structure chart tu, kita takutlah. Kita takutlah. Dan kita tak tahu macam mana kita nak bertindak kan. So let's say sebenarnya kat depan ni dia dah start awal dah pun dia punya satu dia. Sekejap saya buka, saya buat dia punya wave dia. Lebih kurang macam ni. Okay, memang kita dah expect dah pun dia akan buat macam tu. So that's why kena belajar dia punya basic structure dia kan. So memang dia dah puncak, okay, dia dah puncak, dia akan buat 4. So dah habis 4 baru dia akan buat 5. Okay, cuma dia kena sabarlah, tunggu peluang. Okay. Kalau beli kat sini memang mencarilah kan, mencari pasal lah namanya. Okay. Kalau tengok daily pun dari awal lagi dia dah bagi dah existing dah, sini pun dah ada kena reversal down sekena dah. Sini pun dah mula purple kan. Dah mula purple tu kena hati-hati dah sebenarnya. Okay. So 2 minit lagi nak 10.30. Saya pun bercakap tak berhenti-henti. Tiba-tiba kan bercakap tak berhenti-henti ni. Biasa saya pause-pause je. Okay. So untuk topik pada hari ini ada soalan tak? Saya ingat tak ada kot sebab kita just sebar je ni. Rakan-rakan ahli group kau nak tanya, tapi jangan tanya counter tau. InsyaAllah kalau besok ada kelapangan, besok malam saya nak buat sesi diskusi counter. Okay, sesi diskusi counter-counter lah. Kita bincang counter-counter lah. Okay. And then sebelum itu, untuk rakan-rakan Facebook yang belum sertai kita punya group public dekat Telegram, saya share dulu link ahli group ni dekat bahagian komen, nanti tuan-puan boleh tengok lah. And then kalau siapa-siapa yang nak belajar secara detail di dalam group, okay, nak belajar secara detail dalam group, yang memang saya dah sediakan syllabus yang lengkap lah untuk tuan-puan belajar. Tengok terus kat saya punya laman web www.bursatraders.com. Okay. Bukan setakat syllabus pembelajaran sahaja, dia termasuk dengan semua indicators yang saya dah buat. Ada lebih kurang 20 sebenarnya, tapi tak adalah nak guna semua sekali kan. Macam saya sendiri pun saya guna 5 je dalam satu masa. Tapi 5 tu pun dah cukup dah untuk kita trade dengan berkesan. Okay? Dah cukup dah untuk kita trade dengan berkesan. So apa lagi saya nak cakap? Itulah kot. Itu je lah. And then kalau siapa-siapa rakan-rakan yang belum ada account dan nak buka account CDSM Plus, saya tempel jugalah dekat bahagian komen tu, copy paste je. Nanti tuan-puan tengok ada link kat dalam tu. Kalau nak daftar account M Plus, just tekan je link itu. Okay. So sampai situ dahulu. Kalau ada salah silap, saya minta maaf. Dan insyaAllah besok malam 9.30 kita buat sesi discussion counter-counter. Kita tengok apa-apa yang berpotensi lah. Okay. So sampai situ dahulu kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.